sudah bergema bumi Madinah tu, sepupu kepada tuan dia mai kata celaka dah Aus dan Khazraj ni kan, sebab lelaki yang mengaku kata Nabi itu telah hampir sampai ke Madinah, sekarang ni di Quba. Kata Salman, aku macam nak jatuh daripada pokok ketika itu, seluruh tubuh aku menggigil kerana lelaki yang membawa kebenaran yang aku cari. Tuan-tuan, berapa puluh tahun Salman keluar daripada rumah dia mencari Rasulullah ni. Memang Salman Al-Farisi dia tak cari Muhammad bin Abdullah Rasulullah ni, tapi dia mencari kebenaran tu, lelaki yang menjadi utusan dan wakil Allah Azza wa Jal, pesuruh Allah. Dia kata waktu aku dengar berita tu, aku hampir meloreh turun daripada pokok tadi ni, menggigil-gigil. Aku pun tanya kepada sepupu tuan aku tadi, apa yang kamu sebut tadi? Laki apa? Laki tu sampai mana? Laki mana? Laki apa? Tuan aku pun tumbuk aku dengan kuat. Dia kata, hang jangan sibuk, hampir buat kerja. Salman waktu tu dia dah mula senyum. Dia dah mula seronok. Dia dah nampak apa yang Allah tentukan kepada dia. Kenapa Allah jadikan dia hamba, dia main ke situ dan sebagainya, bekerja dengan Yahudi tu. Akhirnya satu petang, Nabi masih di Quba, sebab Nabi berada di Quba selama beberapa malam. Salman kutip buah yang paling elok. Tuan-tuan, buah kurma ni tuan-tuan ada berbelas-belas jenis. Tamar, rutab, berbelah-belah jenis lah, balah kan sebagainya. Ada beberapa belah jenis yang rasa dia Masya Allah punya sedap. Sayyidina Salman dia kutip buah-buah yang sedap ni, dia letak dalam tu bekas, dia pergi ke Quba. Bila sampai di Quba, Salman ni seorang murid yang belajar dengan beberapa orang tok-tok guru Kristian yang memang baca kitab Taurat dan Injil. Dalam Taurat dan Injil ada cerita tentang Rasul akhir zaman. Bila Salman bawa buah tadi, dia pergi tanya orang-orang kat situ. Sampai dia Quba, dia kata, yang mana yang kata Nabi akhir zaman tu? Dia pun tunjuk Rasulullah. Ini kali pertama, tuan-tuan, tengok Rasulullah depan mata. Kalau tak mencari lain, ni mencari. Macam kita lah yang menunggu Rasulullah. Kita tunggu Nabi dalam hidup kita. Bila mencari, tengok Nabi nak jadi macam mana. Tadi dengar berita pun menggigil tubuh badan kita. Bila Salman melihat, dia punya seronok, dia pun pitak depan Rasulullah. Tapi dia tak kata apa lagi. Dia kata, wahai pesuruh Allah, ini sedekah untuk kamu dan kawan-kawan kamu. Dia letak, dia pun duduk jauh, dia tengok. Nabi pun ambil buah kurma tadi, Nabi passing kat kawan-kawan dia. Sifat Nabi, sifat Rasulullah. Salman perhati. Dia mengaji, sebab Salman ni orang mengaji, orang alim, orang yang ada ilmu. Dia tengok Nabi passing. Memang sifat Rasulullah begitu. Nabi kan bagi orang lain makan. Sampailah habis buah kurma tadi, Nabi tak sentuh. Dan Salman tengok. Rasulullah perasan Salman sedang perhati itu. Nabi tahu. Rasulullah ni bukan manusia jenis tak ambil tahu orang. Nabi melihat. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perhati Salman. Nabi tahu Salman duduk perhati, dan Salman memang sedang memerhatikan Rasulullah. Dia duduk tengok kan. Nabi tak sentuh, kata Salman, sampai habis buah itu Nabi tak sentuh. Kata Salman, ini tanda pertama dia ni Rasul. Kerana Rasul akhir zaman disebutkan dalam kitab Injil dan Taurat, dia tak makan sedekah. Kemudian Salman pun balik. Selepas beberapa hari, dia bawa lagi buah kurma. Dia dah kenal Rasulullah. Dia kata, wahai pesuruh Allah, ini buah kurma hadiah kepada tuan dan kawan-kawan tuan. Nabi pun ambil buah kurma tadi, Nabi bagi ke kawan-kawan. Dia sahabat-sahabat makan. Sampai ke giliran Rasulullah pun ambil, bismillah. Salman tengok, dia perhatikan. Tok-tok guru dia pun ramai, dia tengok perangai sama. Nabi ambil, bismillah, Nabi makan. Salman kata, ini tanda yang kedua. Dia ni adalah Rasul kerana dia menerima hadiah. Dia makan, bila aku sebut hadiah, dia makan. Kemudian Salman pun nak pergi ikut belakang. Sebab Tok Guru Salman bagi tahu, di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan, Nabi akhir zaman itu ada satu tanda di belakang badan dia. Di antara dua bahunya ada satu macam daging lebih dan ada bulu di atas daging tu.
Tanda itu dinamakan sebagai tanda kenabian, khatamun nubuwah, dan dia hanya ada kepada Rasul yang dihantar oleh Allah SWT, dan Rasul itu yang terakhir. Bila Salman dah tengok dua tanda tadi, dia pun pergi ke belakang badan Nabi SAW. Nabi duduk di situ kan, dia pergi belakang. Nabi tahu dia nak tengok apa. Nabi tahu. Bila Salman pergi ke belakang, Nabi sengaja turunkan dia punya ni, punya ridak. Nabi sengaja buat turun ridak dia. Lalu Salman pun nampak tanda kenabian khatamun nubuwah tadi. Dia pun tak boleh tahan dah. Maka yang itulah pesuruh Allah. Dia dah cari berapa belah tahun kebenaran yang dia cari, berpuluh tahun, puluhan tahun dia cari. Dia tak boleh tahan dah. Maka dia kata inilah pesuruh Allah. Dia pun dengan tergesa-gesa memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk Nabi. Nabi pun terkejut tengok. Sahabat-sahabat tengok terkejut kan. Siapa ni peluk Nabi? Orang cari lama tuan-tuan. Cari lama dah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesuruh kepada pencipta alam ini, Rasul yang terakhir untuk umat alam ini. Maka dia pun peluk Nabi. Nabi bertanya kenapa? Kan? Dia pun cerita tentang kisah hidup dia mencari Islam ataupun mencari Allah, mencari kebenaran, mencari pencipta alam ni. Dia pun cerita panjang. Bila dia cerita panjang, Nabi pun kata cerita kat sahabat-sahabat yang lain, kisah bagaimana kamu mencari kebenaran. Dan bermula daripada situ, Salmanul Farisi pun dibebaskan. Nabi ajak sahabat-sahabat untuk bayar kepada tuan dia, bebaskan dia jadi merdeka, menjadi orang kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang orang kanan Rasulullah di kalangan sahabat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.